Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, di mana majlis ilmu seumpama ini akan dapat pengampunan dan kerahmatan Allah jua, insya-Allah. Malam ini ayat yang ke-248. Betul kan? Okey. 248. Dan khatam kita ni surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Sepatutnya bila khatam surah Al-Baqarah ni dah senang. Pasal semua sekali istilah tafsir kita, sebanyak 16 tafsir itu ada dalam surah Al-Baqarah. Banyak. Dia mengulang surah lain, mengulang-ulang surah Al-Baqarah. InsyaAllah cuma kita kena ulang-ulang lah. Ulang-ulang membaca memahami surah Al-Baqarah, insyaAllah. Kita baca dulu, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقين في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Bahagian kedua surah Al-Baqarah, dia bermula daripada ayat 178 hingga 286. Dan ada 4 perkara pokok yang dibincangkan dalam bahagian kedua surah Al-Baqarah, iaitu umur muslihah, umur munazimah, infak dan jihad. 4 perkara pokok. Dan umur muslihah, umur munazimah dah habis dah untuk surah Al-Baqarah. Daripada ayat yang 242 kita baca minggu lepas hingga akhir surah, Allah selang-selikan dengan ayat mengenai jihad dan infak. Betapa pentingnya jihad dan infak, mana sebahagian besar ayat bahagian akhir bagi kedua surah Al-Baqarah cerita bab infak dan jihad saja, supaya semua kita memikirkan soal hari akhirat, di mana untuk golongan yang berfikir pasal hari akhirat, maka mereka akan sangat-sangat perlu 2 perkara ini, jihad dan infak, untuk memastikan mereka diberi diberi balasan oleh Allah, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan dalam ayat yang sebelum ini kita bincangkan bab dipanggil ayat ayat dalil nakli, dalil nukilan. Allah menukilkan untuk membincangkan bab jihad, iaitu kisah apa? Kisah
golongan-golongan yang dahulu, iaitu golongan Nabi Musa, golongan-golongan Bani Israel, golongan Nabi Musa, Nabi Daud, golongan-golongan mereka itu, golongan-golongan ketua negara Tolut lawan dengan Jalut, golongan-golongan raja yang jahat iaitu dalam negara Palestin, kisah-kisah dalil nukilan tentang bagaimana perjuangan mereka, bagaimana perjuangan untuk menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuncak jihad ialah mereka terpaksa berperang dalam memastikan kezaliman untuk menghalangi penyebaran ayat-ayat Allah terbantut. Maka kemuncak kita, yakni kemuncak jihad, iaitu jihad peperangan. Dalam kisah yang minggu lepas, bagaimana kita dah baca maknanya cerita Bani Israel yang bagaimana mereka nak berjihad. Bagaimana mereka nak berjihad, iaitu kesan daripada bangsa mereka, Bani Israel, ditindas. Kalau kita masih ingat sejarah, kita baca surah Yusuf dulu, bagaimana Nabi Allah Yusuf dijual ke Mesir, dan kita bagaimana dia last kali dia menjadi putra mahkota atau raja. Setengah-setengah tafsir mengatakan dia menjadi raja Mesir. Bila baginda menjadi raja, mereka telah membawa Bani Israel daripada Madian, bapa dia dan keturunan-keturunan dia, bawa sekali berhijrah ke Mesir. Maka mereka berbahagia di Mesir. Kenapa mereka berbahagia? Kerana mereka taat kepada Nabi Allah Yusuf dan juga taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka taat. Bila mereka taat, maka Allah jaga mereka. Jadi selepas Nabi Allah Musa terus semua sekali, keturunan demi keturunan, maka mereka mula balik. Mereka mula lara balik seronok dengan dunia, hasil daripada kemakmuran pentadbiran Nabi Allah Yusuf, makmur. Maka bila makmur, mereka mula leka dengan dunia. Itulah hukum. Bila suka dengan dunia, maka ingatan pada hari akhirat akan berkurangan, pasal lebih seronok dengan dunia. Maka Allah hancurkan balik Bani Israel. Naik beriman, lupa balik Allah hancurkan balik dengan cara lahirnya Fir'aun. Allah gunakan Fir'aun untuk menyeksa Bani Israel, disembelih hidup-hidup, dihalau, berbagai-bagai cerita kisah kezaliman Bani Israel. Bila teruk sangat, maka Allah utuskan Nabi Allah Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Maka merintahlah Nabi Musa merintahlah. Dah merintah semua sekali. Dah last kali kita belajar bagaimana sebelum ini. Nabi Musa menerima wahyu bersama Nabi abang dia Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nuh bersama kan. Bawa bagaimana Allah perintahkan masuk Baitul Maqdis. Dia telah masuk, lengkar. Mereka disesat 40 tahun di padang pasir, sesat situ. Maka pendapat tafsir mengatakan generasi itu akan mati di sesat tersebut. Maka last sekali Nabi Yusuf ni dikatakan meneruskan legasi ni, masuk ke Baitul Maqdis. Nabi Yusuf, dikatakan Nabi Yusuf mengentah balik. Taat sekejap dilupa balik. Kenapa? Kerana leka dengan dunia. Mula-mula kaya seronok, lama-lama dia lupa nak beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu dihukum balik. Ayat kita ni kisah daripada selepas Nabi Yusuf tadi, masa dikatakan Nabi Samuel ada Samun pada nama Samuel pada ikut bahasa dia orang lah. Maka perintah balik, diseksa balik, disembelih, dihalau balik. Tengok tu, diulang-ulang. Disembelih, dihalau keluar negeri balik. Maka meranalah Bani Israel ketika tu. Bila merana, Bani Israel degil lagi ni, dia pergi jumpa balik Nabi Samuel. Berdoa, wahai Nabi Samuel, tolonglah berdoa dah. Jadilah kami berdoa kepada Allah, adalah daripada kami seorang ketua supaya kami boleh berperang melawan balik yang seksa kami ni. Dikatakan Bani Amalekah dah.
kaum Amalikah, kerajaan dia. Kerajaan di Palestin ketika itu banyak negeri ketika itu. Dia di sebagai pantai. Mereka yang banyak menyeksa bangsa Israel, kaum Bani Israel ini. Dia berdoa. Kita baca minggu lepas bagaimana dia minta berdoa, maka Allah kabulkan. Kabulkan, lantik nama orang tu, apa dia nama? Talut ke Talut ke Talut apa Talut. Kalau kata pasal apa nama Talut, dia tinggi, besar badan tinggi dia. Dia orang baik, dia pengembala kambing. Maka marah pula Bani Israel. Dulu dia berdoa nak berperang dah. Pasal dia nak berperang, nak menyelamatkan diri dia, nak balas dendam. Bukan kerana nak selamatkan agama Allah. Atau tu. Maka bila tu cerita bersambung kat situ, cerita bersambung, maka Allah ceritalah kenapa mereka melantik Talut, kenapa Allah lantik Talut, kerana ada kelebihan dia, kelebihan dari segi tubuh badan dia, kelebihan daripada ilmu dia, dan kelebihan daripada kesabaran dia. Banyak kelebihan. 3 kelebihan yang Allah nyatakan terhadap Talut itu. Tu ayat 20, 247 ni kan. Maka bila jadi macam tu, mereka nak juga, nak bukti juga. Kamu entah kamu pilih sendiri yang ada ni, kami nak bukti. Tadi bukti yang dalaman dia. Ayat pada malam ini, kami dah tahu dah itu. Kamu kata kelebihan dia, hebat badan dia, segala-gala tadi dah Allah kurniakan kelebihan lapangan ilmu pengetahuan, kegagahan tu badan semua sekali. Itu bab amalan dia, kelebihan dia. Apa kelebihan kami nampak? Dia nak tengok mukjizat, dia nak tengok luar biasa. Tak puas hati tengok badan besar, otak bagus, mana tahu. Tolong tunjuk pada kami bagaimana mukjizat Allah. Tunjuk Allah betul-betul melantik Talut ini, kekuatan Talut ini kepada kami. Tengok degil. Ini sama ayat yang kita baca tadi. Kita baca, maka Allah pun tunjuklah, bagi tahu kepada Nabi Samuel tentang bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Talut ini betul-betul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunjuk mukjizat, tunjuk kelebihan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Baca dia. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, berkata Bani Israel kepada Nabi Yuhum pun, Nabi Samuel dia kata itu lah, tapi tak ada bukti, cuma Israeliat. Wa qala lahum Nabi Yuhum, dan berkata kepada mereka, mereka penabi mereka. Bukan, Nabi kata kepada Bani mereka. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka Nabi Yuhum, oleh Nabi mereka. Dia kata apa? Dia kata Allah telah bagi wahyu, inna ayat, sesungguhnya tanda-tanda mulkihi, kerajaannya, kehebatan kerajaan Talut ini ialah betul-betul Talut ini Allah pilih, betul-betul keramat dia, apa dia? Ayat tiyakumut tabut, bahawa akan datang kepada kamu tabut. Apa dia tabut? Tafsir banyaklah tabut ini. Berbagai-bagai Israeliat, kisah panjang lebar. Apa dia tabut ni? Ada mengatakan tabut ini ialah peralatan-peralatan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika dia berperang, ketika kaum Amalikah lawan dengan Bani Israel. Bila berperang ini, ada juga pendapat mengatakan Amalikah tadi telah ambil tabut ini. Pasal tabut ini, tafsir yang paling rojih, yang bukan paling rojih, Israeliat juga dia mengatakan ada kitab Taurat dan tu. Ada kitab, dia kata jalan lain kata ada peralatan selipar, kasut, peti, tabut peti. Dalam peti tu besar, benda-benda besar, ada kitab Taurat pun ada mengatakan itu juga. Berbagai-bagai pandangan lah. Ada tungkap, ada rambut, janggut Nabi Harun pada. Tapi ada kelengkapan-kelengkapan Nabi, ada tabut tu. Untuk apa? Untuk semangat Bani Israel ini pegang benda-benda macam ni. Dahulu dibenarkan macam ni lah. Maka bila berperang, Allah, pasal apa? Pasal Bani Israel ni dah degil, dah zalim kan? Allah cabut. Ada pendapat pertama mengatakan peti ini dibawa lari oleh Bani Amalikah, yang Bani Amalikah ni golongan besar, golongan kaum Ad dulu, keturunan dia, keturunan raksasa. Keturunan besar, keturunan raksasa, maka dia zalim, dia bawa lagi tabut. Pendapat lain ada juga tafsir mengatakan Allah yang bawa naik
tabuk ke atas langit. Ada ke pendapat Israel tak ada bukti ni. Kita baca ke atas tafsir Israelia. Banyak orang mengajar kisah-kisah ni. Dan dia tak ada bukti. Bila sedangkan cerita, dia reka lah. Ada selipar, timbul capar sekarang ni. Pasal dia orang nak ambil berkat dengan capar. Tapi kalau kita Jalalain, kalau ni ada At-Tabari, dia ada kitab apa tu dalam tengok Jalalain kata dalam tabuk itu ialah selama ini mereka mengambilnya sebagai lambang kemenangan musuh dan tonjol perangan, mendapat keterangan hati. Maknanya dalam tabuk itu ialah apa dah? Ada sisa-sisa peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun, ada selipar Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa, ada serban Nabi Harun. Banyak perkara-perkara dalam tabuk. Itu tafsir Jalalain kata macam tu lah. Dan orang lain berbagai-bagai pula. Dalam tafsir kita tengok tafsir, kalau tafsir yang Madinah apa nama Muyas apa tu Muyas, dia kata dalam tu hanya ada tabuk, ada kitab Taurat saja. Kitab helayan kitab Taurat yang masa Nabi Musa terima, masa mula-mula dia pergi, bila Nabi Musa kembali pada kaum dia sembah lembu, dia marah ketika dia hempas kitab itu yang dia katakan macam itulah. Ada juga pendapat katakan semacam itu. Tapi tabuk ini berbagai-bagai pandangan. Peti tadi. Maka Nabi Samuel kata, kalau kamu nak tengok mujizat Allah, kamu nak tengok benarnya Talut ini pilihan Allah, kelebihan Talut ialah akan datang kepada kamu apa dia? Tabuk akan datang fihi sakinatun, di dalamnya ketenangan. Bila kamu tengok tabuk itu, tabuk ini memberi ketenangan. Tafsir mengatakan, yang paling logik mengatakan ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini bila baca untuk kaum dia, ketenangan, pasal Allah beri ketenangan kepada kitab. Itu setengah pandangan lah. Min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Tuhan akan beri ketenangan bila tengok tabut tadi, kerana dalam tabut tadi ada kitab Taurat. Lepas tu dalam tabut itu juga apa benda? Wa baqiyatun. Baqi, Arab Melayu panggil juga baqi. Sisa-sisa atau baki-baki berapa? Mimma taraka, dari apa yang telah meninggalkan ala Musa wa ala Harun. Oleh baki-baki sisa-sisa pemerintahan Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia tak katakan barang apa, dia tak katakan selipar ke, dia tak katakan tongkat ke. Cuma Allah mengatakan, nukilkan dalam tabut tersebut, di samping ketenangan, ada sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun dalam tu. Bagaimana caranya? Tahmiluhul malaikah, akan membawanya oleh para malaikat. Malaikat akan bawa. Dia akan terbang di atas awangan. Nampak rakyat tengok askar-askar Talut tengok ni, maka diturunkan di depan Talut tersebut. Baru yakin Bani Israel ni. Sedangkan cerita dia kuat, dia ada ilmu, tak yakin. Nak tengok dengan mata dia sendiri. Itulah dekirnya Israel ni. Dihukum hukum mubah, masih lagi degil. Tak nak ambil pengajaran pada kaum-kaum turunan mereka yang tak dihukum akibat kedegilan, dia masih lagi berperangai macam itu. Lepas tu mana tadi? Inna fi zalika, maka inna fi zalika, sesungguhnya fi zalika, pada yang demikian itu. Apa dia? Bila berterbangan tabut tadi, ada tafsir mengatakan malaikat tak nampak lah. Malaikat tak nampak, tapi yang nampak tabut saja yang turun ke bawah ini. La ayatan, benar-benar tanda laku bagi kamu. Tanda-tanda kebesaran Allah untuk kamu yang kamu tak percaya Talut ini ialah pilihan Allah, maka benar-benar bagi kamu, supaya kamu nak tengok tu, Allah tunjukkan sebagai tanda bukti. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang yang beriman sebenarnya. Mudah kan? Senang, pasal bentuk cerita ni. Bentuk cerita.
Habis bila dah tahu dah kelebihan kekuatan sifat-sifat Talut, dah tahu dah mata mereka tengok sendiri keramat Talut ini, maka ketika itu atau mukjizat Nabi lah, maka ketika itu mukjizat Nabi Samuel ketika itu, maka habis tengok itu, maka baru setuju nak ikut kepada, nak menjadi askar kepada Talut ini. Tujuan dia nak pergi perang ni, nak pergi menyelamatkan negara dia daripada diseksa oleh Raja Amalekah ni, kaum Amalekah ni. Maka falamma fasala, maka tak kala keluar. Dah percaya, dah jumpa, dah meeting semua, tengok betul-betul muka Talut ini ada kekuatan-kekuatan itu, maka keluar. Falamma maka Talut bawalah askar tentera dia kayak gini. Ada mengatakan 100,000, ada mengatakan 90,000. Tapi dalam mukadimah dulu lari semua kat tingkat 300. Ini diulang balik peringkat permulaan. Falamma fasala Talut, maka ketika keluar Talut daripada Baitul Maqdis, nak pergi perang dengan Jalut ni. Falamma fasala Talut bil junudi, dengan tenteranya. Ada ayat kata jundum ni junub ni satu tentera. Talut dengan tentera dia jalan keluar daripada Baitul Maqdis, nak pergi penghujung pantai, nak lawan tentera-tentera yang selalu menceroboh negara dia ni, menyeksa Bani Israel ni. Qala, tengok Talut berkata, di samping dia berjalan bawa askar-askar ni, qala dia berkata, tengok nak pergi apa ni? Nak pergi berjihad ni. Nak pergi berjihad, tengok. Talut kata, askar kata, ketua panglima tentera kata, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum binaharin. Allah akan menguji kamu semua dengan sebuah sungai. Tengok Allah nak pergi perang, nak jihad pun diuji lagi. Untuk apa? Untuk pastikan taat kepada ketua. Kalau tak taat, pergi perang lari dah. Nak pastikan betul-betul taat pada ketua, ikut tentera, maka baru Allah akan tolong. Ke mana kena ikut ketua lah. Maka di situlah kena uji. Maka nak cerita di sini setiap infak dan jihad ini Allah uji. Nak uji, patut orang nak jihad diuji dengan betul ni. Orang infak pun diuji dengan betul-betul lah. Diuji dengan rasa berbagai-bagai lah. Tengah-tengah ada duit, berlaku susah pula keluarga, orang malah, berbagai macam cerita. Pasal apa? Untuk ujian. Ini kisah jihad pun diuji. Maka Talut bagi tahu askar-askar dia, sebelum kita pergi berperang, Allah akan uji kita ini dengan sebatang sungai. Nak keluar, ada sebatang sungai. Pasal apa saya ikut kata Jalalain, ketika ni musim panas. Jauh juga perjalanan nak pergi perang tadi, jauh juga, maka letih sangat, dahaga sangat. Jadi bila dahaga dapat nak cross sungai, maka tengok sungai itu mesti dia akan minum sebanyak-banyaknya. Jadi Allah, daripada mana Talut tahu ini daripada Allah? Ada pendapat mengatakan Nabi Samuel bagi tahu dia, bila kamu pergi nanti, Allah telah bagi tahu, mewahyukan dia, kamu tentera bawah kamu ini akan diuji oleh Allah dengan sebatang sungai. Nak tengok sejauh mana dia patuh dengan Allah ataupun tidak patuh. Atau patuh dengan ketua ataupun tidak patuh. Cara ujian dia, dahaga macam mana pun tak boleh minum air. Letih macam mana pun kena pergi. Allah sengaja buat macam ni. Maka sesiapa yang lalu sungai ini, walaupun dahaga yang amat sangat ini, faman syariba minhu, barang siapa yang minum, maka barang siapa yang syariba minhu, meminum air darinya, meminum air dari sungai. Pasal dia jemerang sungai, dia keras sungai, mana air jernihnya, banyaknya, dia dah berapa jam tak minum air, penat berjalan dengan dahaganya. Tengok Allah kata,
Jangan minum airnya. Sesiapa yang minum air dari sungai tersebut, falaisa minni, maka dia bukan tenteraku. Dia tak boleh jadi tentera kalau dia langgar perintah tadi. Boleh? Lepas tu, wa malam, dan barang siapa yang tidak yat'amuhu, barang siapa yang tidak makan. Kenapa dipanggil makan? Ya, ta'am, mut'am, restoran lah. Siapa tidak makan, maka wa man lam yat'amhu, barang siapa yang tidak makannya, barang siapa tidak rasa, bukan minum. Nak bandingkan dia antara syaribah dengan dengan rasa ni, dibagi yat'amhu, barang siapa yang tidak merasa air, tak minum langsung, tak try, tak apa dipanggil, tak test air tu. Tu lam yat'amhu, barang siapa yang tidak rasa, tak test air tersebut, fa innahu minni, maka sungguhnya adalah betul-betul askarku. Itu syarat dia. Sesiapa yang minum bukan askarku, maknanya Allah tak suka lah. Dan sesiapa yang tak minum, tak rasa sikit pun, maka barulah dia pengikutku, boleh dia askar aku. Illa, kecuali ada pelonggaran. Kecuali kalau kamu tak tahan sangat. Kalau kamu betul-betul tak minum air mati, kamu kata tu. Illa, kecuali mani'tarafa ghurfatan, mencedok secedok je. Tu nak minum boleh. Kalau nak minum sangat, ambil tangan, letak sungai tu, minum. Ataupun dua tangan, ambil air, minum. Itu je dibenarkan. Tengok nak uji sejauh mana nafsu kita ini bila bertembung dengan arahan. Nak pilih yang mana? Bila bertembung dengan arahan Allah, Allah sengaja susahkan dengan syarat-syarat tentu, dengan susah-susah. Untuk apa? Untuk uji sejauh mana boleh taat dengan dia. Tengok, tak sengaja Allah nak pilih sejauh mana kita ikut arahan Allah bila bertembung dengan susah dunia. Lapar sikit, kita tak boleh lah mencuri dah, buat berbagai cara. Sama kaedah dia. Maka satu cedok saja boleh. Maka bila turun saja askar yang 90,000 tadi, fasyaribu minuhu, berlumba-lumba meminum sekenyang-kenyangnya. Tengok, mana boleh. Katakan berapa lama dah tak minum air, jumpa air jernih, sedap pula lah. Kita kalau mari seorang Haji Mamun ni tengok kemarau, dapat air, minum air kan. Tak heran lah, minum 3 gelas minum dah. Ini berapa lama dah ni? Berapa lama tak minum, tiba-tiba dapat air jernih, lalu larang macam mana pun dia minum sampai kekenyangan. Illa, kecuali qalilan minhu, kecuali sikit saja yang tak minum. Tafsir mengatakan yang tadi, mula-mula dulu yang 313 orang tadi. Dari pendapat mengatakan ada kata 90,000, ada 100,000, ada ke 200,000 askar tolong ini, yang minum sikit ataupun yang tak minum langsung hanya 313 orang saja, sama dengan ahli badak saja. Dan cerita di sininya untuk orang Mekah nanti ni. Dah, wahai orang Mekah, bila kamu pindah, ayat ni baru pindah dah. Bila ada perang nanti, bila Allah turunkan syarat perang antara kamu dengan orang dengan orang Islam nanti, dengan orang kafir nanti, kamu kena tahan. Bila ada bertembung dengan arahan Allah, kamu rasa nak macam mana pun kena tahan. Tengok perang Uhud dah. Perang Uhud patutnya dah menang dah, tapi kalau beramal dengan perkara ni, selesai masalah. Dah hampir menang dah. Tapi Nabi kata penang pun jangan turun bawah. Tengok dia tak ikut arahan Nabi. Tadi tak ikut arahan tolong. Kalau Nabi kita pengajaran tak ikut kata-kata nasihat Nabi. Pasal dia yakin dah semua musuh kalah dah, lari habis dah. Dia turun pun bukan turun ada kata ni nak ambil barang-barang perang tadi, nak bahagi sama mereka. Bukan nak tipu, tapi pasal bercanggah dengan arahan Nabi. Fail ujian. Maka sini illa qalil, maka kecuali sedikit minhum dari mereka. Maka habis cerita sikit, ada ketiga 13. Ada pendapat mengatakan balik yang ratus-ratus ribu tadi. Ada katakan pergi, ada dua pendapat.
Maka kisah dia dah cross sungai dah, nak pergi perang ni. Falamma jawazahu, maka ketika dia telah menyeberangi sungai, huwa wallazi na'amanu, dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan orang beriman tadi. Ini dua pendapat. Dua pendapat. Pendapat ini yang pertama ialah pendapat yang mengatakan daripada yang tadi balik, yang 313 yang pergi perang. Daripada 313 tadi pula, dah pecah lagi. Yang minum, pendapat mengatakan yang minum seceduk tadi. Yang minum seceduk tadi dia kata apa? Wallazina amanu, orang yang beriman, dia minum seceduk ikut ada. Wallazina amanu ma'ahu, maka yang beriman bersama-sama dengan Talut tadi, qalu, mereka berkata, bila dia nampak musuh, dia kata apa? Nampak musuh ramai lah. Musuh dia katakan 200,000 atau 300,000 nak lawan 313, dibayangkan. Tengok ujian macam tu. Maka berkata orang yang pendapat yang kedua, sebahagian daripada 313 ni yang minus seguk tadi, apa dia? Mereka berkata, la taqata lana al-yawma bijalut, kami tiada kesanggupan bagi kamu hari ini untuk berlawan dengan Jalut. Jalut lah 200-300 ribu. Askar dia besar-besar. Kita cuma 313 orang macam mana? Dia rasa macam tu. Pasal apa? Pasal dia rasa Allah tak masukkan keberanian dalam hati dia. Pasal langgar perintah kedua tadi. Pendapat yang kedua mengatakan semua sekali beribu dia mari. Mana minum air banyak tadi, kata-kata dia macam tu, dia balik mula. Dua pendapatnya tu lah. Ceritanya punca dia tolak langgar perintah Talut tadi. Maka satu grup, maka grup yang lain, grup yang terbaik, grup yang tak minum. Grup yang tak minum langsung ini ataupun grup yang minum sikit ikut pendapat yang kedua tadi, qala allazi, berkata orang-orang yang yazunnuna, orang-orang yang meyakini. Bila Talut perintah saja, dia yakin itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia yakin, betul dia yakin. Tengok ni. Dia yakin apa? Allazi, walaupun ini ada menyangka, sebenarnya kita kena terjemah sebagai meyakini. Qala allazina yazunnu, dan orang-orang yang meyakini annahum, bahawa mereka mulaqullah, akan menemui Allah lepas ni. Dia yakin. Letih macam mana, lapar macam mana, susah macam mana pun, bila Allah perintahkan jihad, bila Allah perintahkan infak, dia kena buat macam mana ke dia. Pasal apa? Pasal dia yakin, kalau dia buat perkara ini, kalau dia mati dia jumpa Allah. Pasal dia fikir hari akhirat tujuan dia. Apa sangat dunia ni? Lapar sekejap saja, susah sekejap saja, penyakit sakit sekejap saja. Tapi yang penting, bila mati akan pergi menemui Allah. Dia yakin adanya hari akhirat. Qala allazina yazunnu annahum mulaqullah, dan orang-orang yang meyakini lepas ini mereka akan adanya pertemuan dengan Allah, lepas mereka pergi berperang, mereka kata mati syahid, maka mereka yakin perkara-perkara itu. Maknanya bila dengar ayat-ayat macam ini, ialah sahabat. Sebab tu sahabat tak takut apa pun, dia yakin. Bila dia kecundang, maka mati syahid, tu jadi syurga. Kalau dia menang pula, dapat imbuhan berbagai harta ghanimah tadi. Maka orang yakin ini pasal dia baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia baca sejarah-sejarah bagaimana kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak dah kumpulan qalilatin, kumpulan yang sedikit, ghalabat fi'atun kasiratan, boleh mengalahkan kelompok yang ramai. Betul Al-Quran cerita macam ni. Cerita sikit pun lawan orang ramai pun, kalau Allah tolong, tak ada masalah apa. Janji dia taat, janji ikut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Orang yakin, dia baca ayat-ayat Allah, dia yakin dengan ayat-ayat Allah, maka dia pun beri keyakinan. Sebab tu dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji hari akhirat mereka berjaya. Jadi kalau kita nak ibrah untuk kita, bila kita baca Al-Quran macam ni, kita fikir hari akhirat, buatlah sesuatu supaya kita boleh mewah di hari akhirat. Kita ada kemewahan harta. Nak ada kemewahan harta sana, apa dia? Infak tadi.
barulah Allah pinjam untuk kita ayat sebelum ini. Maka itulah kasih itulah. Dengan apa? Biiznillah. Ramai sikit macam mana pun dengan pertolongan Allah, maka itulah kemenangan sejati pasal mereka taat dengan Allah. Maka lepas tu orang Arab perang Badar juga 313 lawan 1000 menang. Dia pasal apa? Dia beramal dengan ayat ni. Tak 13 orang. Pertolongan Allah sampai, maka dia menang. Maka orang Arab pun dengar ayat semacam ini dan baca pada mereka, maka bila perang Badar mereka betul-betul beriman, beramal dengan ayat ni. Nabi sallallahu dengan dia, maka mereka menang dalam perang Badar, perang besar, perang Badar. Pasal biiznillah. Wallahu dan Allah itu ma'as-sabirin, akan bersama orang yang sabar. Sabar apa dia? Sabar taat. Susah macam mana pun sabar. Pasal ini arahan Allah, ini arahan ketua, ikut Nabi ke ketua ke, dia kena ikut arahan-arahan tadi. Allah kata Allah akan izin kerana Allah bersama orang yang sabar. Boleh? Okey, maka perang lagi ni. Perang lagi, belum perang lagi ni. Maka pergi perang lah. Duduk dalam perang zaman dulu ni, bila berjalan perang ini, dia berhadapan. Maka macam saya ni satu grup. Jumaat satu grup. Maka yang ketua-ketua dekat depan. Dia akan berjumpa one by one. Itu perang zaman dulu. Dia pilih lah. Dia musuh cari. Siapa nak lawan aku? Siapa sanggup? Perang dulu. Yang kedua perang. Yang ketiga. Perang. Tengok TV lah. Satu. Berapa lah? Maka tengok ayatnya. Walamma barazu li Jaluta, dan ketika mereka maju pendapat kata ada 13 orang. Kita pegang tafsir mengatakan yang 313 nak lawan 200,000. Tengok bagaimana maju. Walamma barazu, dan bila mereka barazu ini lah bila dekat sangat, nampak jelas. Nampak jelas sangat. Jaluk dah ada depan dah pada dia dah. Askar 200,000 nampak jelas. Betul-betul nampak dah ketika tu. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi, dan bila mereka maju dan nampak jelas bagi Jalut dan tentera Jalut yang ramai tersebut. Tengok nampak saja. Tengok orang beriman. Allah nak ajar bila susah macam ini, bila tengok musuh ramai macam ini, besarnya guru-guru Jalut ini, dia makan macam raksasa dia orang. Jadi boleh pokok lama sawit bercabuk. Gagah. Kumpulan macam kam'ah dia ketua ni. Besar-besar. Maka tengok orang beriman. Tentera tolok. Apa dia kata? Qalu, mereka berkata, Rabbana. Tengok. Terus Tuhan. Itulah ibrah dia. Apa-apa kita dalam kesusahan, apa-apa kita nak berjihad, nak belajar, nak apa ke, bila ada masalah, dengan Tuhan kita berdoa dulu. Supaya masalah tadi tidak menjadi kita tak pergi. Nak mari mengaji ni, tiba-tiba ada halangan kat rumah contohnya. Berdoa dulu. Wahai Tuhanku. Dah. Minta ni. Apa dia? Doa dia. Lalu mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabran. Wahai Tuhan kami, afrigh, bagilah pada kami. Apa dia? Sabran, kesabaran. Minta sabar. Ini pendapat. Sabar boleh diminta bila ditimpa musibah. Ada hadis ni, ada hadis Tirmizi, tapi ada juga pendapat mengatakan hadis dhaif. Nabi dengar sahabat dia berdoa minta sabar, sedangkan dia tak dapat musibah. Nabi tegur, wahai fulan-fulan, kenapa kamu minta sabar? Kenapa kau minta musibah ni? Dengan cara kau minta sabar. Bila kau minta sabar, Allah akan bagi musibah. Kan? Wahai Allah, kesengat bukan ni. Wahai Allah beri kesabaran aku lah. Wahai Allah beri kesabaran. Kita minta itu. Jadi sabar macam mana? Tak ada musibah. Jadi takut ada musibah mari, maka dia pun baru tengok sabar dia. Di mana doa afiah kamu. Di mana doa minta keselamatan kamu. Boleh? Terbadi tadi doa lah. Walau kita boleh beramal, maknanya untuk beramal kita boleh juga tak payah minta sabar bila kita tidak ditimpa musibah. Yang pertama kena minta sabar bila kita ditimpa apa-apa kesulitan. Sabar ini ialah dalam hati kita ni. Pertama,
Yang kedua, wasabbit aqdamana, wasabbit, dan tetapkanlah aqdamana, tapak-tapak kaki kami, jangan lari. Tengok musuh ini hati jelas dah. Jangan bagi sabar, jangan takut. Fizikal pun jangan lari dah. Jangan lari daripada perang ini walaupun musuh ramai pun. Dua dah. Wasabbit aqdamana, dan teguhlah telapak kaki kami, jangan lari lah. Dua. Yang ketiga, ni penting ya. Yang ketiga, wansurna, bantulah kami, tolonglah kami. Tengok ni. Yakin 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati jangan takut, supaya sabar. Kaki jangan lari ke belakang. Jangan 1000 langkah tu lah. Jangan langkah 1000 tadi. Yang ketiga, wahai Allah, wansurna alal qaumil kafir, bantulah kami daripada kaum kafir, kaum zalim ini yang halang kami semua ini. Itu je 3 perkara yang kita perlu minta bila kita ditimpa apa-apa kesusahan. Hari-hari kita bolehlah baca doa ni. Doa ni untuk kata tadi, untuk bila kita ditimpa musibah. Bila kita ditimpa masalah ke, kita di-skap, dihalang untuk mengaji apa-apa perkara halang ke, kita boleh doa-doa macam ni. Itulah boleh doa macam ni. Untuk bila kita musibah, sambung boleh. Rabbana ufriq alaina sabran, bagi sabaran. Ditimpa dengan apa tu, musibah keluarga kita ke, musibah harta kita, minta, boleh minta. Cuma dalam hadis tadi, walaupun doa lah, cuma sabar ini bila kita dalam keadaan serba mewah lah, serba tak ada musibah apa, kita minta dengan dia. Takut Allah nak uji. Minta sangat, aku uji sikit. Boleh habis makan, habis kat situ. Habis 2.50. Boleh 1 sikit ya. Mereka bila berdepan itu, maka bila dia berdoa, tengok, bila dia berdoa saja, peranglah orang musuh pun, bila berdoa saja, fahazamuhum biiznillah, maka mereka mengalahkan mereka mana kaum askar Toluk dan 30 tentera tadi mengalahkan tentera Jalut biiznillah, kita dengan izin Allah. Tengok, bukan dengan kekuatan tapi izin Allah. Allah nak bagi tahu kita ni biiznillah ni. Apa-apa sekalipun, orang hebat ke susah ke penyakit kuat macam mana penyakit pun, kena berdoa dengan Allah. Allah akan izinkan. Luar biasa, Allah ada luar biasa. Penyakit luar biasa pun berdoa dengan dia ketika ni. Ketika ni kita berdoa dengan dia. Maka dalam kitab-kitab tafsir, bila tengah berhadapan, maka Toluk yang besar tadi cabar. Wahai Toluk, Jalut cabar. Wahai Toluk, siapa berani lawan aku? Pilih mana-mana tentera kamu yang sanggup lawan aku bicara berdepan tadi. Jalut. Tidak ada yang berani lawan. Pas tengok hebatnya dia ni. Tak berani. Kecuali seorang pengembala kambing juga. Siapa dia? Nabi Daud. Belum Nabi lagi. Pemuda lagi ketika itu. Ada juga pernah mengatakan dia kanak-kanak lagi. Ada pernah mengatakan dia remaja. Ketika itu. Ketika perang ini, adik Nabi Daud lah. Dia bukan Nabi itu ni. Nabi Daud ini ada ramai adik-adik dan 2-3 orang pergi perang sama. Ikut pergi perang. Pasal apa? Pasal kaum dia diseksa sangat ni. Maka dia pun pergi perang. Pergi nak. Dia kata aku berani lawan Jalut. Berbagai-bagai Israel lagi. Ada mengatakan dia guna lastik. Berbagai-bagai cara lah. Itu tak penting. Yang pentingnya dia boleh bunuh Jalut. Nabi Daud ni. Dengan seorang muda dia boleh bunuh Nabi. Yang tu yang dalil Qurannya Nabi Daud bunuh. Wa qatala Dawud Jaluta. Maka dia membunuh Daud atas Jalut tadi. Bunuh, berjaya dia. Bila berjaya, maka menanglah dia. Yang lain lari bertepiara lah. Bila ketua Jalut orang yang hebat pelari, yang lain pelari, maka menanglah tentera Toluk ini. Bila menang sahaja, maka pun Israeliat, banyak cerita Israeliat lah cerita ni. Pasal dia cerita lama Israeliat, maka bila balik tersebut,
Tolut kahwinkan Nabi Daud dengan anak dia. Kahwinkan dia, keluar anak nama apa dia? Nabi Daud nama Nabi Sulaiman. Jadi bila Nabi Daud kahwin dengan Tolut, mati Tolut, maka Nabi Daud jadi raja, ganti Tolut jadi kepala tentera. Mati Nabi Samuel, maka Allah lantik Nabi Daud menjadi nabi. Dua-dua serentak. Nabi Daud orang yang pertama memegang jawatan serentak. Ketua tentera pun dia, nabi pun dia, raja pun dia. Pasal di seorang ada kelebihan ketika tu. Selepas Nabi Samuel dan juga Tolut meninggal, maka Nabi Daud ini, tengok Allah kata, Allahul mulka wa atahullahul mulka, dan memberi Allah akan kerajaan pada Nabi Allah Daud. Anugerah Allah. Allah lantik dia menjadi raja. Lepas tu wal hikmah ni, nah sebagai nabi pun lantik nabi juga. Dua-dua kelebihan. Tentera, al-mulka ni kerajaan, dan juga nabi lantik dia, Nabi Daud. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya, Allah mengajar mimma, dari apa yang dia kehendaki. Tafsir mengatakan Allah bagi mukjizat kepada Nabi Daud. Dia pertama kitab Zabur. Bila baca kitab Zabur, dia baca kitab suara sedap, buruh-buruh yang datang ke rumah dia. Dan yang ketiga, apa dia? Mujizat Nabi Daud, dia boleh buat baju besi mengikut baju yang boleh bergerak ni. Bukan sekeping-sekeping. Sebelum ini tak ada teknologi orang boleh reka, kecuali yang sekeping-sekeping macam perisai tersebut. Nak perang payah. Tapi zaman Nabi Daud, dia boleh melembutkan besi. Maka antara hikmah dia, wa'allamahu mimma yasha', Allah bagi kelebihan dia untuk menjahit besi-besi ini, melembutkan besi-besi. Boleh besi-besi itu dia menjadi bentuk baju. Yang ada rantai-rantai. Baju rantai. Kita perang dulu, dia ada baju rantai itu Nabi Allah Daud yang mula-mula mereka pasal Allah yang bagi kelebihan Nabi Daud buat perkara itu. Yang burung, yang hidupkan burung tu Nabi Daud. Kelebihan dia. Dia boleh bercakap dengan burung-burung suara sedap. Bila suara sedap, bila dia baca Quran saja, semua burung akan ke rumah dia, datang dengan dia. Kelebihan mukjizat dia lah, Nabi Daud. Sebenarnya kalau ikut Israiliyat punya cerita kan, dia orang semua ni keturunan Nabi Yakub semua ni. Keturunan Nabi Yakub, berbagai-bagai anak Nabi Yakub kan. Dia mengatakan kenapa orang Israel tak boleh terima Tolut, kerana Tolut ini keturunan Bunyamin. Anak bosu dia kan. Anak bosu tu tak ada power lah. Kurang power. Jadi orang mana bangsa saya tak suka dengan Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Maka dengan Tolut tadi keturunan Bunyamin. Lepas tu Nabi Daud ini keturunan raja-raja ini anak Lawi, nama Nabi Yakub satu nama Lawi. Ini saya lihat lah. Dan keturunan Nabi, keturunan raja Yahuda atau Yahuda, dua tu lah. Sulung Yahuda sulung Yahuda yang sulung. Yahuda ni yang banyak menjadi askar raja tu lah. Tengok antara tu. Askar dengan raja antara dua. Tiga lah. Tiga perkara tadi yang dalam anak-anak Yusuf ini. Yahuda dengan Lawi Nabi katanya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini keturunan Lawi tadi. Yahuda ini apalah? Itu Israelia. Lepas tu mana tadi? Walaula kenapa Allah turunkan syariat jihad? Kenapa Allah turunkan syariat jihad? Maka Allah jawab kan, jihad itu perang. Kenapa Allah turunkan syariat infak? Kan habis duit. Tengok Allah jawab. Kenapa aku turunkan syariat mengenai perang ini? Walaula, dan sekiranya tidak turunkan syariat yang ni, daf'ullah, tidak menolak Allah dengan mengadakan jihad yang ni boleh membunuh orang jahat tadi.
Kalau Allah tak buat macam itu, tak ada syariat jihad ini, maka apa dia? Ba'dhum bi'adil lafasadatil ardu. Mesti akan berlaku kerosakan bila orang jahat ada. Kalau infak tak ada, jihad tidak ada, maka orang jahat akan berleluasa, maka akan melakukan kerosakan atas muka bumi ini. Tauhid tak boleh dikembangkan, syirik akan bermerajalela. Maka berlaku kerosakan ke atas muka bumi kalau syariat jihad dan infak tak ada. Daf'ullahin nasi ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu. Kalau Allah menolak tidak mengadakan syariat ini, peperangan jihad ini, maka sebahagian besar manusia jahat pasti akan rosak mereka kerjakan atas muka bumi ini, sebagaimana kaum Jalut tadi. Walakinallaha, dan tetapi Allah itu zu fadlin, kurnia dia amat besar alal alamin, ke atas seluruh alam ini. Ayat terakhir habis kisah dalil nakli. Allah ceritakan ibrah untuk diambil oleh orang Arab jahiliyah itu, maka Allah bagi tahu Nabi, tilka ayatullah, itulah ayat-ayat keterangan Allah, wahai Muhammad, itulah ayat-ayat keterangan Allah untuk kamu sampai pada umat kamu. Natluha alaika, yang kami turun kepada kamu cerita-cerita ini. Kamu tak tahu cerita ini pun, tapi kami turunkan kepada kamu, di mana cerita ini bil haqq, mempunyai kebenaran. Yakni dengan ada jihad dan infak tadi, maka kamu tengok bagaimana kisah-kisah Bani Israel tadi yang juga berjihad tadi, maka itulah cerita yang aku sampai kepada kamu supaya kamu sampai kepada umat-umat kamu. Sampai maka orang Arab pun lepas ini mereka akan berdepan dengan musuh yang ramai. Maka dia akan mengambil pengajaran daripada yang Allah cerita dalam kisah dalil nakli dalam Bani Israel dan Nabi Musa ini, Nabi Daud ini, bagaimana suasana yang sama akan berlaku pada orang Arab jahiliyah yang menentang bukan pada orang Islam yang akan menentang orang Arab jahiliyah dan juga Rom, Nasara, Yahudi dan sebagainya. Pertama, yang kedua, wa innaka, dan sesungguhnya engkau juga, bila kamu baca ayat-ayat kami juga, engkau juga wahai Muhammad laminal mursalin, betul-betul kami mengesahkan kamu merupakan rasul-rasul yang benar diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah dia punya dalil nakli tentang jihad dan infak, bagaimana Allah menceritakan kepada pada orang Arab dalam Al-Quran baca Arab, maka mereka akan baca perkara ini. Ada soalan sini? Ada tekan sikit. Kitab Bismillah. Zabur ni dia ditubuhkan masa zaman Nabi Daud kan? Jadi peristiwa yang kita ni, bagaimana wujud sebelum Nabi Musa apa? Dah selepas kan Nabi Musa bila lepas Nabi Musa tadi kacau sangat, dia jahat, dia nakal. Dia nakal lagi, Allah nak betul keadaan ini, lantik Nabi Samuel tadi lah, nak tolong balik. Maka raya-raya dia suruh Nabi Samuel berdoa, ada seorang kita nak tolong kaum kita ni. Tahu kita tak? Keluarnya Nabi Daud. Bila keluarnya Nabi Daud, maka mula-mula Allah mati tolong jadi raja dia. Mati Nabi Samuel jadi Nabi, Allah lantik Nabi itulah Allah anugerahkan mujizat kita baca tadi, kitab Zabur, belanda kitab. Sebelum ini Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi tadi kitab Taurat. Bila habis itu baru Allah turun kitab Zabur untuk Nabi Daud dan ke bawah pula. Lepas Nabi Daud bermulanya raja. Nabi yang raja sibuk macam mana pun, dia tetap berinfak dan berjihad. Tengok baca Nabi Allah Sulaiman bagaimana. Lepas Nabi Daud tadi, Nabi Sulaiman, anak dia.
Mana Nabi Sulaiman dengan Daud ni, Nabi Daud ni satu zaman tak? Lepas zaman tu. Lama sangat. Pasal Bani Israel ni banyak luas sangat dia punya zaman tu. Nabi terlalu ramai. Dah. Terlalu degil. Banyak cerita dia. Banyak Nabi. Kadang-kadang satu masa tu 2 Nabi, 3 Nabi serentak. Tapi tempat berlainan tu. Kampung berlainan. Macam Nabi Musa di Mesir. Nabi Musa di Mesir pasal Nabi Daud ni dia dekat Palestin tu. Di Palestin. Palestin pun belum besar kan dia. Kalau baca sejarah banyaklah nama-nama dan lain semua dah. Dia mengatakan sungai ini terletak di sempadan Jordan dengan Palestin dan sungai. Sungai apa nama sungai? Saya beranggapan kitab Zabur ni saya tengok dalam itu dia masih diamalkan beberapa golongan di belah sana dah. Jadi saya ingat dia punya gap tu jauh. Rupanya dia tak berjauh. Lepas dia tu kita Injil pula. Lepas kita Zabur tu dah bisa ada pula. Dan ada juga di kalangan Bani Israel daripada Taurat tadi yang attack Isa pasal dia banyak negeri ketika tu banyak negeri tempat dia. Boleh? Saya nak ulas sikit dah. Izin dah. Kita dapat di hukum akal ni tak boleh pakai sangatlah. Hukum akal. Kita kata dah cuba sungai minumlah biar bisa. Hilanglah kuat-kuat lah tu guna apa. Kan? Tapi larangan Allah Ta'ala tu maknanya beri efek beri kesan kepada iman seseorang tu, kekuatan seseorang. Betul Dalam kes. Dalam kes macam kata betul cikgu. Dalam kes cikgu ni maknanya bila kita taat dalam susah macam mana pun ada hikmah yang Allah sediakan untuk orang yang taat tadi. Cuma kita ini bila kita ahli dunia, kita tak tahan dengan ujian dunia. Ini masalah kita lah. Kita cepat kuat sangat apa tu pengaruh dunia. Kita lemah. Betul keimanan kita pasal kita jauh sangat dengan Nabi kan. Sebab tu bila Nabi kata Nabi teringat kepada siapa dia? Saudara dia, umat kita ni teringat. Pasal apa? Pasal orang yang boleh sabar, orang boleh taat. Orang boleh ikut amalan Nabi. Nabi amat-amat respect. Pada pandangan saya pula Ustaz, walaupun begitu kita dah jaraknya sekitar 400 tahun kan. Tapi kalau kita berpegang pada hadisnya Quran, dia kekuatan kat situ. Sebab tu, kan dalam cerita tadi kan, kan pasal minum air sungai tadi kan. Kalau dia berpegang, macam kita berpegang sekarang ni, bagi ibadah kan. Ada orang buat melakukan bid'ah, dia kata lagi baik, lagi bagus. Banyak, nanti kan. Tapi kalau ada Nabi dah tegur, kau ikut aku je. Kau jangan nak tambah-tambah nilai lagi. Jadi kalau kita baca sejarah tadi, betul. Tak ada pada tu. Betul. Masa tu dan yang mengata tadi pula dia reka pasal dia rasa betul tapi rupa salah pasal jarak masa lama sangat tadi. Dia beranggapan ajaran dibawa oleh tok nenek itu betul. Pasal dia merasa dia beramal dengan perkara ni. Dia beramal dengan perkara ajaran tok nenek ini walaupun salah tadi, dia rasa betul. Kerana apa? Kerana tok nenek dia berbahagia, boleh beramal, tidak ada masalah dalam beramal dengan amalan-amalan tadi. Sama. Itu perkara bid'ah. Pasal dia tak ada apa pun kita buat amalan ni. Tak pernah mati pun, tak pernah sakit pun. Elok beramal. Lagi kuat beramal dah. Pasal dia pegang amalan tadi, dia rasa betul amalan. Ini yang pokok persoalan yang kita nak cerita ni. Sebab tu, apa tadi dia kata, pasal bagi orang ahli dunia ini, dia nampak dunia. Sebab tu bila mula-mula dia berdoa dengan Nabi Samuel supaya minta tentera, minta ketua. Berdoa, dapat. Tengok, bagi tolong. Tolong ini pengembala kambing. Dia takkanlah pilih pengembala kambing orang miskin. Kalau mesti kalau macam ni Allah tak suka. Kalau Allah suka dia mesti Allah kaya raya dia. Pasal fikiran dia kaya baru betul. Ataupun popular, maknanya kemudahan lah. Bila ada kenikmatan dunia, ini baru betul ajaran dia. Dia konsep dunia. Ini masalah kebanyakannya yang Allah tu. Jadi tu Allah kata, walaupun dia miskin, tapi kelebihan-kelebihan lain aku bagi. Nak tengok lagi, tengok tolong, tengok tabut tadi.
Nak ceritanya, ahli dunia akan fikir berjaya dunia baru dapat segala-galanya. Ahli akhirat fikir pula, dunia ni tidak apa. Dia buat dunia tadi, dapat dunia untuk pergi ke hari akhirat. Dia berjuang bermati-mati untuk pergi hari akhirat. Hatta benda yang paling sayang dunia pun yang ni, nyawa dia ataupun wang ringgit dia, nyawa kita lah. Wang ringgit, infak lah. Walaupun dia sayang sangat infak harta dia dengan nyawa tadi, pasal dia nampak akhirat, maka dia betul-betul bermati-matian, berebut nak pergi hari akhirat ni. Nabi Daud sebagai contoh lah. Bagi contoh, belum Nabi lagi 3 tu pun. Dia offer diri dia lawan jauh, lawan jaluk. Tak pandai lah. Dia budak lagi, jaluk orang tua, jaluk besar, tinggi, berbagai-bagainya. Tapi atas dasar, kalau dia mati syahid, maka dia berlawan dengan jaluk. Keyakinan. Mana yakin dengan hari akhirat, kita akan berbuat apa saja. Pasal apa? Pasal dah baca ayat-ayat Allah berulang kali, Allah akan masukkan tadi. Masukkan. Batu bila pertolongan Allah, yakin dengan Allah dalam banyak perang Badar ke, perang Uhud ke, Allah akan tolong dari segi tidur sejenak, dia mengantuk, ngantuk, Allah tolong tu, bangun tu hilang segala perasaan takut tadi. Pasal Allah nak suruh minta berdoa supaya hati kita teguh. Minta dengan dia lah. Minta pasal dia ketua segala makhluk. Makhluk takut, makhluk bakhil, kedekut. Makhluk. Bakhil ni makhluk. Jadi bagaimana cara tak nak jadi bakhil? Mintalah Tuhan punya bakhil, yang Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah melapangkan hati kita ni supaya tidak sempit, tidak rasa sayang dengan harta untuk infak jalan Allah. Berdoa dengan Tuhan punya untuk tak sayang nyawa kita, walaupun untuk menyerah nyawa, walaupun ada keluarga perlu jaga, tapi untuk Allah, Allah segala-galanya. Ustaz, daripada cerita ni tadi, bagaimana kita Nabi Daud ni, kalau dia berlawan dengan Jalut ni 20 lebih, sedangkan tentera yang Arab tadi 313. Kalau dia tadi kan memang tak boleh menang ni. Tapi kalau dia yakin dengan Allah tadi, Allah Taala, contohnya dia berpegang kepada kita lah, dia berpegang pada berapa kali ganda tu? 300 ke kata 200 ribu. Berapa kali ganda tu? Tengok Allah buat dengan Bani Israel. Untuk kita berapa? Untuk orang Islam. Kita belajar kan? Satu nisbah 10 dah. Mula-mula 10 kan? Satu nisbah 2 je. Rengahnya kita ni. Cuba bayangkan bagaimana Bani Israel kena berjuang tadi. Tapi dia itulah, hanya segelintir dia sanggup. Yang lain tak sanggup. Yang lain tu balik tak? Balik lah. Balik mesti Allah hukum lah. Tapi tak ada cerita dia lah. Tahu pasal engkar tadi. Balik, kita baca dah ayat sebenarnya kan. Kamu lari perang pun, kita mati lah. Dia ingat, dia takut letih tadi, bila dia lari, dia ingat selamat. Allah kata, mati pun aku. Tapi ayat kita baca ayat dulu lah. Jangan lari pada perang. Pasal kamu, naluri kamu takut mati. Sedangkan duduk mana-mana, aku mati kamu. Kalau kau mati lepas tu, aku masukkan neraka jahanam. Tapi yang pergi perang, kalau perang tadi, kalau mati, aku bagi syurga, pilih nak yang mana. Itu kaedah kita baca surah Al-Baqarah ni, kisah dia jihad tadi, ada perkaitan dia. Boleh? Betul lah, maknanya kisah apa? Bagaimana kisah Jalut dengan Tolok lah. Sama lagi buat lain kali insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika wa ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwanina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamna wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.